Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu semua. Hari ini awak akan belajar bab 2 perniagaan tingkatan 5 berkaitan dengan pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Baik, apa yang awak akan pelajari dalam subtopik hari ini? Dalam bab 2, awak akan belajar berkaitan dengan tujuan menguruskan sumber fizikal, prosedur menguruskan sumber fizikal, tujuan menguruskan sumber teknologi, prosedur menguruskan sumber teknologi, aplikasi pengetahuan pengurusan sumber fizikal dan teknologi, membandingkan kesan pengurusan sumber fizikal dan teknologi, dan yang terakhir awak akan dapat membuat rumusan perkaitan antara pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi. Okey, baik anak-anak murid sekalian, hari ini awak akan belajar tentang tujuan mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Baik, dalam sesebuah operasi perniagaan, dalam pengurusan sumber fizikal yang terancang adalah sangat penting bagi meningkatkan kecekapan dalam sesebuah syarikat. Namun, dalam pengurusan sumber teknologi juga, ia adalah penting dan ini menyebabkan kedua-dua pengurusan sumber fizikal dan teknologi adalah saling berkait dan perlu diuruskan secara optimal supaya tidak akan wujud pembaziran dalam organisasi. Baik anak-anak murid semua, cikgu akan terangkan dan memberi contoh apa itu jenis-jenis sumber fizikal dan sumber teknologi. Sumber fizikal terdiri daripada 6 jenis iaitu bangunan dan kemudahan, yang kedua kilang dan mesin, yang ketiga peralatan teknologi dan teknologi maklumat dan komunikasi, yang keempat bahan mentah, yang kelima stok dan yang terakhir ialah produk siap. Manakala sumber teknologi terbahagi kepada 3 jenis iaitu harta intelek, yang kedua lesen perisian, yang ketiga kemahiran dan pengalaman. Okey, kita akan pergi terus kepada topik yang seterusnya iaitu berkaitan dengan tujuan mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Sumber fizikal dapat didefinisikan sebagai aset yang berbentuk ketara ataupun nyata. Maksud dekat sini benda yang kita nampak. Okey. Jadi persoalan di sini, mengapa kita perlu uruskan sumber fizikal dalam sesebuah organisasi kita ni dengan baik? Ini tujuan dia untuk supaya segala-gala sumber fizikal yang ada dalam organisasi kita dapat dimanfaatkan dalam operasi perniagaan. Tak kiralah sama ada awak menggunakan bahan mentah, awak menggunakan produk siap, awak menggunakan prasarana dalam perkilangan, pejabat pentadbiran dan selain daripada itulah. Okey, jadi tujuan dalam kita menguruskan sumber fizikal ni, yang pertama ialah untuk memastikan semua jenis-jenis sumber fizikal berada dalam keadaan selamat. Contohlah, apabila pekerja berada dalam bangunan, dalam kawasan kilang, dia akan berasa selamat apabila bekerja di dalam kawasan tersebut. Yang kedua ialah berfungsi dengan baik. Contohnya penggunaan mesin ataupun alatan TMK tadi dapat berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga tujuannya ialah supaya ia boleh digunakan bagi memudahkan segala urusan penghasilan produk atau perkhidmatan berjalan dengan lancar. Contohnya bahan mentah tadi yang disediakan tidaklah rosak sebelum ia diproses. Okey. Bila awak tengok yang bawah tu, cikgu tulis SBBPKP sebab PKP. Ini adalah
ringkasan untuk awak ingat bagi contoh-contoh ataupun jenis-jenis sumber fizikal. Sebab PKP. S iaitu stok, B ialah bangunan dan kemudahan, B yang kedua ialah bahan mentah, P ialah produk siap, K ialah kilang dan mesin, dan P ialah peralatan, TMK itu peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Baik, cikgu akan pergi penerangan tentang jenis-jenis sumber fizikal. Okey, kita pergi kepada sebab PKP iaitu S yang pertama ialah stok. Kalau awak tengok dalam gambar tersebut, stok tersebut berada dalam sebuah gudang yang besar. Okey, apakah itu stok? Stok ialah barang siap ataupun barang dagangan yang sedia untuk dijual dan disimpan di dalam stok ataupun gudang. Stok juga dikenali sebagai inventory. Okey, stok hendaklah diperiksa secara berkala, maksudnya berjadual untuk memastikan stok sentiasa sedia ada apabila hendak dikehendaki. Maksud dekat sini, stok tu pastikan tarikhnya tidak luput dan sentiasa bersedia untuk dijual ataupun diproses. Okey. Yang kedua, sumber fizikal yang kedua ialah B, bangunan dan kemudahan. Bila kita tengok gambar tersebut, situasi berada di sebuah bangunan iaitu di pasar raya. Okey, bangunan adalah tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Yang contoh dalam gambar tu ialah pasar raya. Manakala kemudahan, ia merujuk kepada kelengkapan infrastruktur yang dapat membantu pengurusan perniagaan. Kalau kita tengok apa bentuk contoh kemudahan yang ada dalam pasar raya, seperti apa? Kemudahan troli yang nanti kita nampak itu bentuk kemudahan. Kemudahan tandas, kemudahan rak untuk pameran barang, lagi kemudahan aircon, kemudahan tempat letak kereta. Okey, jadi keadaan bangunan yang selamat dan kelengkapan kemudahan dapat menjamin kelancaran dalam sesebuah perniagaan. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Jenis sumber fizikal yang ketiga iaitu bahan mentah. Okey, bahan mentah ialah, kalau awak tengok dalam gambar tersebut, bahan yang belum diproses. Okey, bahan mentah digunakan dalam pengeluaran barang untuk menghasilkan barang lain atau barang siap. Ini bermaksud yang mana bahan mentah akan melalui proses transformasi untuk menghasilkan produk siap. Contohnya beras. Diproses akan melalui proses transformasi untuk menghasilkan tepung beras. Contoh yang kedua cikgu bagi ialah kelapa sawit. Diproses untuk menghasilkan minyak kelapa sawit. Okey, bahan mentah perlulah diurus dengan teliti supaya tidak berlaku kerosakan pada bahan mentah sebelum diproses. Maksud dekat sini kena semaklah, kena cek, sentiasa cek supaya bahan mentah tersebut tidak terluput, rosak ataupun ada berlaku apa-apa yang menyebabkan dia mengganggu kelancaran semasa proses menghasilkan produk siap. Okey, yang keempat, produk siap. Kalau tengok produk siap ialah produk yang sedia untuk dijual lah, iaitu produk akhir yang maksudnya tidak akan diproses lagi. Okey, produk siap ialah barang akhir yang setelah siap diproses dan sedia untuk dijual di pasaran. Barangan ini terdiri daripada barang keperluan dan barang kehendak. Imbas baliklah masa awak belajar tingkatan 4. Apa itu keperluan, apa itu kehendak. Keperluan ialah barang yang perlu dipenuhi untuk terus hidup, manakala kehendak ialah untuk hidup lebih selesa. Okey, produk siap perlulah diurus dengan sistematik. Ini bagi bertujuan untuk memastikan kualiti produk berada dalam keadaan yang baik supaya dia sedia untuk dijual. Bila berlaku ada permintaan, get ready untuk sedia dijual. Okey, kita pergi kepada sumber fizikal yang kelima. Sumber fizikal yang kelima ialah kilang dan mesin. Okey, kalau kita tengok dalam gambar tersebut adalah
keadaan di mana sebuah kilang menjalankan operasi penghasilan kenderaan. Okey, kilang adalah tempat untuk memproses bahan mentah kepada produk siap. Itu dia akan melalui proses transformasi daripada input kepada output. Okey, manakala mesin pula ia merupakan jentera pemprosesan itu atau alat yang digunakan untuk memproses bahan mentah tadi. Okey, jadi penyelenggaraan kilang dan mesin amat penting bagi memastikan pengeluaran berjalan dengan lancar ataupun efektif bagi perniagaan yang mengeluarkan barang siap. Kita kena pastikanlah bahawa keadaan kilang tidak kotor, keadaan mesin, jentera semua berfungsi dengan baik. Okey, sumber fizikal yang keenam pula ialah peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, semua peralatan yang digunakan dalam operasi sebuah perniagaan seperti telefon, komputer, printer, telefon pintar perlulah diuruskan dengan baik. Kenapa? Sebab segala peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ini kebanyakannya digunakan untuk mempercepatkan dan mempermudahkan urusan-urusan dalam perniagaan.